merekodkan sesi ini sekarang. So, good morning leaders. Morning. Boleh tak kita bagi tepukan kepada diri anda dahulu? Kuat lagi, kuat lagi, kuat. Yes. Macam itulah business you patut berlaku pada setiap hari. You kena energetic dahulu dan baru business you follow the same thing. Right? So, ada dalam program CEO Coaching. CEO Coaching ni kita berdasarkan 4M. Siapa yang nampak 4M tu apa? Make members, make money. Make members more money. Itu adalah sesi kita untuk CEO Coaching. So, please, lagging, alright. Please stay beautiful sebab screen ini direkodkan dan saya nak anda bagi komitmen kepada saya untuk sesi CEO Coaching ini. So, ini adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan diri saya, pensijilan dan pentauliahan saya sepanjang saya menjadi seorang trainer. So, please, kita ada undang-undang di dalam sesi CEO Coaching ini. Pertama sekali, saya nak wajibkan untuk anda on video sepanjang sesi. Sebab ini adalah sesi belajar. So, you dalam sesi saya, syarat dalam sesi saya wajib on video. Alright, sepanjang program. Nombor 2, wajib onkan mikrofon kecuali kalau anda ada gangguan. Alright, sebab kita nak satu, kita nak respons daripada anda. Kita nak two-way communications. Kita nak program ni you dapat value, bukan saya dapat value. Boleh-boleh? Boleh. Alright, nombor 2, kalau ada gangguan, please mute balik sebab kita tak nak ahli lain atau student lain terganggu dengan bunyi bising tersebut. Okey. Yang ketiga, sesi Q&A. Kita benarkan je untuk bertanya di dalam sesi ini, tetapi ada slotnya, ada tempohnya, ada masanya. Nanti kita akan nyatakan masa tersebut. Yang keempat, wajib rename nama anda. Okey, jom kita rename sama-sama. Nama, profession dan nombor telefon. Sebab sesi ini kita rekodkan dan akan ada orang yang menonton di YouTube. Alright, so kalau mereka tonton di YouTube dan berminat untuk berkolaborasi dengan bisnes anda, why not? Cuma macam mana mereka nak contact you kalau tak ada nombor telefon you? So please rename nama anda dan juga nombor telefon anda. Right, seterusnya wajib ada buku nota dan juga pen. Ada tak? Boleh tak saya tengok dulu buku nota dengan pen? Okey, Puan Salwani ada, Puan Suzy ada, Puan Julaiza, Puan Suzy kedua, Puan Syazra, Puan Anda, Puan Dr. Mazida. Alright, fantastic, semua ada. Seterusnya, dilarang untuk screenshot sesi ini. Kenapa? Tak payahlah buang masa sebab I nak you hanya fokus semasa sesi ini. You boleh tengok balik di YouTube, no worries. Kita akan bekalkan nanti. Dapat? Dapat. Alright, fantastic. So, this is sedikit sebanyak sejarah tentang program CEO Coaching. Pertama sekali, ia adalah program Titan. Macam mana you tengok program Dr. Azizan tu, macam itulah program saya. Bukan saya meniru. Alright, saya nak nyatakan program CEO Coaching ni diminta oleh usahawan lain yang tidak berapa mampu untuk participate di dalam program Dr. Azizan Osman. Coach buatlah program macam Dr. Azizan. Saya cakap, saya bukannya ke arah benda tu, tapi saya perlukan, saya nak, dan saya cakap kalau you nak, you cari beberapa usahawan lain yang sama-sama nak dengan you untuk saya jalankan program ini. You know what? Kita survey dan kita buat cold call. Alright, 65 orang usahawan kita hubungi dan kita tanyakan, 38 usahawan orang berminat dan baru saya lakukan program ini. Semua tu bermula pada November 2020 dan program CEO Coaching ini launch pada Februari 2021. Apa yang saya nak you belajar pada sesi ini? Tolong tulis dalam buku nota anda. Saya buat kerja bukan sebab saya nak. Saya buat kerja sebab ada demand. Saya buat kerja sebab ada permintaan dan baru saya supply. Business is all about supply dan juga demand. Itu yang semua orang faham. Tetapi prosesnya adalah you kena cari demand dahulu dan baru you supply. Dan barulah tak buang masa, barulah tak hangus modal sangat. Alright?
kita cari permintaan dulu. Siapa yang nak, macam mana dia nak, desperate macam mana dia nak. Dan baru supply. Based on consumer centric. Dapat? Tak dapat. Apa itu consumer centric? Kalau dapat. Saya nak tengok. Apa itu consumer centric? Siapa faham? Target market ke? Target market. Okey. Demand lagi. Okey, lagi. Masalah customer yang nak selesai. Customer yang mencari peluang untuk menyelesaikan masalah. Okey. Yes, semua jawapan dia betul. Consumer centric adalah based on permintaan pelanggan. Based on kehendak pelanggan. Macam mana dia nak, emosi macam mana, outcome macam mana dia orang nak. So, itu yang you supply. Alright, dapat nota tu? Okey, seterusnya. Di dalam sesi ini, you kena faham. Ini adalah punca kenapa 90% usahawan gagal ke tahun seterusnya. 7 perkara. You boleh baca dekat skrin, tetapi saya nak highlight perkara yang ketiga. Menguruskan duit jualan. Sales masuk. Alright. Tetapi pengurusan duit tak betul yang membuatkan you tak ada budget untuk marketing, budget untuk hiring, budget untuk branding, budget untuk saving, investing, spending. Most of the time, you fokus kepada spending dahulu. Oh, benda ni wajib. Oh, gaji aku wajib. Oh, yang ini patut perlu. Oh, yang ni kena beli. Ya, kalau you tiada perancangan yang betul, dia akan nampak poin pertama, merancang dan meramal. Dua perkara berbeza. Kalau you tak ada perancangan yang betul, you gagal kawal duit you dengan betul. Siapa yang dapat nota ini, type dekat chat room saya. Saya tengok berapa ramai yang belajar. Alright, berapa ramai yang fokus dengan saya. Siapa yang dapat nota ni, type saya di ruangan chat room. Puan Salwani, thank you. Alright, Dr. Mazida, thank you. Alright. 2 orang je. Puan Julaiza, Puan Liz, Puan Suzy Rana, Puan Syazwana. Okay, berapa ramai yang fokus dengan saya ni? Saya nak you guys 100% dengan saya. Puan Nurmawati, fantastic. So, I nak you tahu program ni program mahal. So, please jangan leka. Boleh? Boleh. Right, fantastic. So now, ini adalah kenapa punca bisnes you tak ke tahun seterusnya. Perkara ini akan didetailkan oleh Datin Fazmi di dalam slot khas kemudian. Okay. So now, saya nak you nampak kat mana kita nak pergi dengan SEO coaching. Okay. Pertama, visi kita adalah untuk bagi practical execution. Kenapa kita cakap practical execution? Apa yang Najib Asadok bagi kat you belum tentu bagus untuk you. Kenapa? Siapa yang nak tahu? Siapa yang nak tahu? Saya. Right. Kenapa? Sebab Najib Asadok bagi benda tu bukan tak bagus, benda tu bagus gila. Tetapi belum tentu bagus untuk you yang tak ada bajet, yang kerja sorang-sorang, yang baru buka bisnes. Practical bila you boleh execute, bila dia boleh suit you, that is practical. Alright? Dr. Azizan bagi, bagus, tak salah. Salahnya you pakai strategi yang tak kena dengan you punya kelebihan, you punya kemampuan, you punya kekuatan. Itu yang salah. Siapa yang buat salah? Bukan Dr. Azizan, you yang salah buat. Sebab tu you perlukan mentor, sebab tu you perlukan coach untuk mentoring you, coaching you. Baru dia menjadi practical. Faham? Faham tuan. Alright. Dan visi seterusnya adalah risk management. Ini ramai yang tak fokus. I nak you tulis dalam buku nota you. Pengurusan bisnes sama dengan pengurusan risiko. Pengurusan bisnes sama dengan pengurusan risiko. Bila you uruskan bisnes you dengan betul, you automatically uruskan risiko you dengan betul. Alright? Risiko kadang-kadang tak boleh diselesaikan, tetapi boleh dikawal. Tolong tulis. Risiko setengah-setengah perkara tak boleh diselesaikan, tapi boleh dikawal.
Saya nak tanya, mati boleh kita elak ke? Okey. Tak boleh kan? Tapi kita boleh kawalkan untuk hidup lebih lama? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita boleh kawalkan untuk kekal sihat, kekal bertenaga, boleh kan? Ni ambil pemakanan yang sihat. Yes, exactly. Siapa yang cakap tu? Saya, Siapa tu saya? Salwani. Puan Salwani. Okay. So, nampak You nak cantik. Boleh kawal tak? Boleh? Boleh je. Boleh. Samalah juga dengan bisnes. You nak bisnes you cantik, you kawal lah. Alright. So, sedikit sebanyak tentang diri saya. Kekuatan saya adalah pada consumer centric dan juga business technical. Specifically di dalam digital. So, itulah kekuatan dan kelebihan saya dan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Nak kena? Alright, fantastic. Dan perkara tersebut saya dah bantu kepada individu di dalam SEO coaching. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu? Alright, Puan Julaiza, silakan kongsikan pengalaman anda. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salam keberkatan pada hari Jumaat semua sahabat-sahabat di SEO coaching pada hari ini. Okey, saya perkenalkan dahulu nama saya, mungkin ada dah kenal. Tak apa, saya kenalkan balik. Okay, nama saya Julaiza binti Jumaat. Saya merupakan unit manager di Grup Sian Takaful dan saya merupakan Takaful coach. Okey, untuk semua anak-anak muda yang ingin mendapat income lebih dan saya janjikan untuk 3,000 sehingga 6 bulan insya-Allah. Okey, pengalaman saya bersama dengan CEO coaching selama lebih kurang 5 bulan. Bermula pada bulan 6 sehingga hampir 6 bulan hampir 5 bulan. Okey, sebelum ni first sekali yang saya nampak adalah branding. Okay, so sebelum ni saya macam mencari-cari saya punya identity ataupun branding saya dan sebelum ni saya gunakan just nama saya sebagai Kak Ju Takaful. Okay, kalau kita tengok dekat luar sana ramai orang tulis nama sendiri lepas tu Takaful ujung dia. Saya rasa benda tu macam biasa tau. So saya nak cari yang luar biasa. Then saya belajar dengan Tuan Kimi, so dia beri saya idea, so you as apa Puan Ju. So saya cakap saya nak jadi trainer kepada semua anak muda dan saya nak tarik anak muda iaitu milenial. Itu adalah saya punya fokus yang pertama. Okay, sebab saya nak bukan orang kata yang dah berumur tu tak boleh jadi takaful consultant, tapi saya nak bangkitkan anak muda untuk berada dalam industri ni untuk jadi kaya, iaitu saya gunakan saya punya branding sebagai Takaful coach dan saya punya aim adalah road to kaya muda, bermaksud untuk anak-anak muda. Okey, dan pengalaman saya sebelum bulan 6 bersama dengan Tuan Kimi, saya punya ejen 2 orang. Okey, dan saya cakap dengan Tuan Kimi tanya, you nak berapa Puan Ju untuk new agent? Saya cakap tahun ni saya nak 10. Okey, sebab tahun lepas saya koded hanya 6 orang saja, tapi tahun ni saya nak 10 semua milenial. So saya belajar betul-betul dengan Tuan Kimi. Alhamdulillah, bermula bulan 6 saya dapat koded. Sekejap tengok, takut saya tersalah cakap. Okey, alhamdulillah saya dah koded sekarang 8 orang. Bermaksud ada pertambahan 6 orang dalam tempoh 5 bulan. Okay? Wow, kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza. Okey. Kalau 2 orang ni alhamdulillah dan 2 orang lagi saya dapat seorang saya sedang kodetkan yang dah ada TBE dan saya ada lagi 3 orang yang menanti untuk ambil exam pada awal bulan 12. So saya rasa lebih daripada 10 saya boleh dapat milenial. Semua ni adalah milenial. Umur range dalam 20 hingga 28 tahun. So fantastic. saya dapat belajar dengan Tuan Kimi punya market segmen, you punya target apa. So saya gunakan sepenuhnya. So inilah sebenarnya hasil yang saya dapat. Dan satu lagi, sale. Okey. Untuk tahun 2020 agak mencabar sebab PKP. Okey. Saya punya sale baru 165,000. Okey. Tetapi tahun ni saya tengok takut saya tersalah. Saya punya sale adalah keseluruhan sehingga sekarang adalah 315,000.
Okey. Dan lonjakan saya punya sale daripada bulan 6 daripada bulan 1 sehingga bulan 5 dia punya peningkatan untuk selepas saya belajar dengan Tuan Kim ni, saya rasa lebih ada pertambahan dalam 150 lebih kurang lah, termasuk dalam sale yang baru ni lah. Alhamdulillah, memang terbaik, memang awesome apa yang Tuan Kim ni buat dan saya apply apa yang beliau ajar. Itu je lah Tuan Kim ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Ju. Boleh tak kita bagi tepukan paling kuat kepada Puan Ju dahulu? Fantastic. Saya suka tahu dengar result-result macam ni. Sebab kenapa tahu? I nak you faham, benda ni bukannya daripada saya. Trust me, benda ni bukan daripada saya. Benda ni hasil dari Puan Ju Laiza sendiri. Saya ni bagi je jalan. Puan Ju Laiza nak macam mana? Okey, ni jalan dia, ni jalan dia. Macam mana? Masalah, okey, lepas masalah ini selesaikan. Macam ni cara dia. Macam ni strategi baru. Lepas tu apa lagi? Oh, jatuh. Oh, staff lari. Oh, tim lari. Okey, buat macam ni. Counter macam ni. Itu je saya buat. Tapi, kalau saya bagi macam tu dan Puan Ju Laiza, okey. Tapi tak buat-buat pun sama juga. Alright? So now, it's all about the efforts. Terima kasih lagi sekali Puan Ju Laiza. Alright. So, I wish you all the best untuk tahun-tahun seterusnya. Okay. So, I nak you guys faham, ini adalah kita punya core value. Kita berpandukan 3 perkara. Bila you nak cerita tentang business engine, you kena ada 3 perkara paling mustahak. Pertama adalah relationship, kedua adalah recognition dan ketiga adalah accountability. Alright? I nak betul-betul you faham tentang pengiktirafan yang kita tak buat betul-betul. I believe antara anda ada yang buat tapi tak buat betul-betul. Macam mana you nak recognize you punya team, you punya client, you punya prospect adalah melalui mental, physical. You bagi hadiah, you bagi, in fact, you bagi air mineral sebotol tu pun adalah satu penghargaan untuk dia. Dan secara emotional. Alright? Emosi tu sangat-sangat penting. So please apply dari hari ini. Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. This is perjalanan kami di dalam program SEO Coaching. Hari ini adalah sesi ke-41 dan 8 orang telah menyertai SEO Coaching. Transaksi bisnes recorded setakat ini RM270,000 dan 22 orang staff, agent telah participate dalam bisnes usahawan SEO Coaching. Dan kita bagi golden ticket kepada mereka, 35 training tambahan secara percuma kita bagi kepada ahli SEO coaching dan 189 consultation telah diberikan kepada mereka. Alright. Seterusnya, ini adalah kita punya target di dalam CEO coaching. Kita ada 3. Pertama adalah sale minimum RM300,000. Modul yang kita bagi kat you, segala tunjuk ajar, segala strategi untuk you capai at least 1.6 million, 1.6 juta. Right? Tapi paling pemalas kalau you tak buat apa yang saya minta adalah RM300,000. Tapi kalau tak dapat RM300,000, maksudnya bukan you yang masalah. I rasa memang you tak nak langsung buat. Right? Puan Ju dah 5 bulan. Dah nak almost setengah daripada target kita. Alright? Tapi banyak lagi strategi yang kita akan apply untuk triple up. Dan kemudian yang kedua adalah team. Kita target 30% you punya team berkembang dalam jangka masa setahun. Ini semua minimum kita nak letak. Alright? Prospek. Kita target bukan pada klien, kita target pada prospek. You punya game adalah B2B di dalam SEO coaching. Kita tak ajar you untuk B2C. Kita ajarlah kalau you nak di dalam private coaching. Tapi dalam SEO coaching kita punya fokus adalah B2B. Sebab kenapa? Kita nak you dapat duit besar. Tolong tulis dalam buku nota anda. 3 jenis sales yang you patut dapat. Alright? Tolong tulis dalam buku nota anda. 3 jenis sales yang you patut dapat. Pertama adalah sales laju. Sales yang segera. You cakap sekarang, sekarang juga dia bayar. Yang kedua adalah sales yang banyak.
You buat presentation. Alright? Selang seminggu, selang sebulan, klien tersebut endorse, klien tersebut ambil proposal tersebut dan dibayar dalam jumlah yang banyak, puluh ribu, ratus ribu. Itu adalah sales yang banyak. Alright? Yang ketiga adalah sales yang berulang-ulang. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan dalam SEO coaching, kita akan guide you untuk dapatkan, pertama sekali adalah sales yang berulang-ulang. Itu yang kita nak bawa dulu. Supaya you punya revenue secure. Itu yang kita namakan dia passive revenue. Nombor dua, kita akan ajar you macam mana dapatkan sales banyak. Dan kemudian ketiga, kita akan ajar team you. You punya sales department untuk buat conversion cepat. Sales laju. Sebab kita tak ajar you untuk kerja seorang, kita ajar you untuk bekerja berkumpulan. Dapat? Siapa dapat? Tuan. Gila. Khusyuk betul pagi ni kan. Right. So, seterusnya ini adalah kita punya falsafah. Try and upgrade. Try and upgrade, bukan try and error. Try and error sampai mati pun you takkan siap kerja. You buat sesuatu keadaan, you buat perkara baru, memang confirm akan salah. Sebab kenapa? Sebab perkara baru. Alright? Kalau you buat, contohlah hari ni you nak makan dimsum. Ada orang dah pernah makan, ada orang belum. Perkara baru, belum tentu sedap, belum tentu masuk perut, belum tentu masuk selera. Tapi yang dah makan dimsum, makan pakai chopstick, belum tentu boleh. Alright? So you kena try and upgrade sampai boleh. Alright? Kalau you cakap, susahlah. Sekali tengok pergi hotel dimsum, pergi BBQ ada dimsum, pergi kantin ada dimsum, pergi food court ada dimsum. End up, you akan termakan juga dimsum. Cumanya, bila you nak upgrade untuk pandai makan dimsum. Itu contohlah dimsum. Dengan dimsum ni dah lapar terus pagi ni. Okay, semua dah sarapan kan? Dah. Fantastic. Ke ada yang tak sarapan macam saya? Oi, belum sarapan lagi? Habislah korang. Minum air je. Saya memang kurang sarapan. Alright, sebab itulah orang cakap, coach, kenapa badan slim? Saya cakap dua je. You salah cakap ke saya salah dengar? Tak adalah slim mana pun. Bolehlah sadar. Tiba. Alright, jom kita teruskan. So, ini adalah falsafah kita. Dan kita nak dengar pengenalan dari tetamu kita daripada usahawan-usahawan yang hadir atas tiket Advanced Social Media Marketing. Saya nak antara you guys sorang-sorang, very fast nama, profession, lokasi bisnes. Dan saya nak apa expectation you masuk program hari ini. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Last kali saya akan bagi pada Tuan Asrul sebab saya nak Tuan Asrul habis kunyah dulu. Alright. Kita akan mulakan dengan Puan Salwani, Puan Nurmawati ni ikut dekat skrin saya Nama, profession, lokasi dan apa yang you nak dalam program hari ini. Silakan Puan Salwani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Salwani Saul Hamid. Saya adalah merupakan pengasas kepada produk Beauty Madness bertempat di Seri Manjung Perak. Expectation saya untuk program ni adalah macam mana cara saya nak bawa hala tuju bisnes saya dengan cara yang betul. Okay, terima kasih Puan Salwani. Kita bagi tepukan kepada Puan Salwani. Alright, teruskan Puan Nurmawati. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurmawati. Saya renovation dan base di Kota Damansara. Expectation dalam kos ni supaya saya dapat memantapkan lagi lah bisnes saya dan especially marketing. Di sini marketing lah. Okay. Alright, fantastic. Terima kasih Puan Nurmawati. Kita nak panggil Puan Suzy, kemudian Dr. Mazida dan Puan Suzy Rana. Silakan Puan Suzy. Suzy Rana dahulu. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Salam. Puan Suziana Kadir, personal shopper di Yana Rahman, bertempat di Pahang sekarang ni. Okey, saya punya expectation untuk join kelas ni supaya saya dapat grow bisnes saya yang merupakan
personal shopper sahaja untuk brand Fantastic Puan Suzy. Kita bagi tepukan kepada Puan Suzy. Seterusnya Dr. Mazida, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Saya Dr. Mazida Said, Certified Financial Planner. Saya dalam bidang takaful, investment and pewarisan harta. Lokasi saya tinggal di Melaka dan bisnes saya all-rounder lah. Okay, satu Malaysia and ada overseas juga. And saya punya matlamat dalam sesi ini adalah first kali saya nak sentiasa upgrade knowledge dengan ilmu-ilmu baru dan terkini dan berserta praktikal. And secondly, saya nak sentiasa dalam keadaan maksudnya terbakar lah, sentiasa dalam keadaan energi, bersemangat. That's why saya suka saya nak cari satu situasi yang sentiasa buat kita berenergetik. Alright, terima kasih Dr. Mazida. Trust me, dalam sesi saya, kalau buku nota you tak penuh, dari dua keadaan. Pertama, you tak fokus. Nombor dua, you tak ada pen. Itu je. Alright. So, dalam sesi saya memang akan penuh nota you guys. So, please fokus dan adakan pen. Seterusnya, Puan Suzy Rana, silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi Salam. semua. Kalau saya pernah training pagi, kena kasar sikit pagi dia. Saya Suzy Rana binti Uzair, berasal dari Johor Bahru. Saya merupakan seorang suri rumah dan sekarang berjinak-jinak melakukan bisnes online Luna Bell Consultant. Seperti dia sebagai Luna Bell produk suplemen dan jamu. Tujuan saya join ni, saya nak berkeyakinan, lebih berkeyakinan, faham maksud bisnes dan mendapat ilmu yang baru. Macam doktor kata, sentiasa ada energetik untuk kita lakukan sesuatu. Alright, terima kasih Puan Suzy Rana. Puan Suzy Rana, for next round, jangan pernah mention you suri rumah. Alright? Yeah. Sebab kat sini semuanya suri rumah kecuali saya dan Tuan Asrul. Sebab kami berdua suri hati. Alright? Okay. So, kita nak teruskan dengan Puan Syazwana, kemudian Puan Liz dan Puan Ruzia. Silakan Puan Syazwana. Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya Syazwana binti Abdullah. Saya umur 33 tahun, asal Muda. Banting, duduk di Shah Alam. Saya as a AIA Life Planner Public Takaful. Alhamdulillah, saya punya target untuk kelas Cik Kimi ni untuk get MDRT first untuk diri I dulu. Wow. Kalau I punya target bulan 12, kalau boleh MDRT paling lewat pun bulan 3 2022. Okay, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Puan Syazwana. Sebelum saya lupakan, sebelum saya terlupa, tolong tulis apa target you sekarang di dalam buku nota. I believe Dr. Mazida ada tulis tadi, ada few person ada tulis. Tulis apa yang you nak tadi tu dalam buku nota you guys. Habis program ni saya nak tanya, dah tercapai belum dengan ilmu yang kita kongsikan hari ini? So saya nak jemput Puan Roliza, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya Puan Liz ataupun nama sebenar Roliza Abdul Kadir, founder Recent Bath and Body, Personal Body Care. Dan kedai saya terletak di KL Selangor. Dan juga saya join saya join program ni untuk meningkatkan lebih lagi marketing strategi. So saya pasti kalau belajar dengan Kimi ni banyak idea-idea marketing yang boleh saya implementkan. Itu saya punya target lah. Okay, fantastic. Terima kasih Puan Liz. Seterusnya Puan Ruzia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Puan Ruzia, UEM Fashion Tailoring dari JR Stitch Sdn Bhd. So target saya untuk join Cik Kimi pada kali ini ialah untuk deepkan saya punya relationship dengan saya punya team. Sebab saya punya bisnes sekarang ialah mencapai target untuk 2021. Di mana sekarang saya ada 4 team yang bawah handle yang saya dah handle.
4 tim bersamaan dengan 12 orang satu tim. Sekarang ada 48 tim, 48 orang. Jadi kami terpaksa tambahkan lagi 10 tim. 10 kali ganda lah. Maknanya saya nak ada 40 tim. Jadi macam mana saya nakkan relationship tu, sebab saya sebagai CEO, saya akan pegang semua perkara yang berkaitan dengan mental, fizikal dan emosi. Yang itu yang saya sangat-sangat risau sebab saya takut saya sendiri akan koyak bila kita ada tim yang sangat ramai sebab kita berhubung dengan manusia kan, dengan human resource. Itu sangat saya takut. Cik Kim. Okey, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Puan Ruzia. Puan Ruzia ni sebenarnya power tau. Puan Ruzia ni adalah mentee saya dan saya tengok dia ni sangat power. Saya nak tanya Puan Ruzia, yang you nak tambah tim ni termasuk tim dekat Arab Saudi ke? Oh, bukan. Ini kat Malaysia saja. Ready. Dekat Saudi memang dah ready. Okey, so ini kat Malaysia saja Kat Malaysia sahaja. Alright, fantastic. Kilangan sahaja. Okey. Kilangan sahaja, bukan saya punya retail dengan wholesale. Okey, alright, fantastic. Kat sini mungkin ramai tak tahu Puan Ruzia adalah OEM Fashion Tailoring. So please rename Puan Ruzia dan juga Puan Syazwana untuk rename nama anda supaya usahawan kat sini tahu anda dengan lebih jelas. Okay, thank you Puan Ruzia. Seterusnya, kita nak panggil Puan Odi, Tuan Asrul. Ya, tinggal 2 orang saja. Silakan. Puan Odi. Tuan Asrul harap dah habis mengunyah Right. Puan Odi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodia, boleh panggil saya Odi. Asal daripada Ampang dan sekarang menetap di Shah Alam. Okay, saya seorang pakar awet muda dengan dengan satu produk bernama Lunabel. Jadi apa yang saya fokuskan untuk hari ini, saya nak ada ilmu untuk rancang bisnes untuk tahun 2021 dan juga saya nak ada ilmu untuk dapatkan tim yang kuat untuk bisnes saya berkembang. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Odi. Tadi saya dengar Puan Odi dan juga Puan Ruzia planning untuk 2021. You guys tahu tak hari ni dah bulan berapa? No, I said 22. 2022. Tahu tak hari ni hari apa? Tahu. Jumaat. Tahu tak hari ni you guys lelaki ke perempuan? Okay, tak ada lagi rau. Okey, kemudian Tuan Asrul, silakan. Hai, Assalamualaikum. Salam. Salam Jumaat semua. Salam Jumaat. Okay, saya Asrul Hussein, founder Kambing Shop Pak Bilal. Bertapak di Tajam, Selangor. Expectation saya adalah ataupun harapan saya supaya saya tak sesat jalan. Sebab saya masuk coaching ni untuk supaya saya tak sesat jalan. Supaya saya ada orang guide saya ke jalan yang lurus. Alright. Ilmu marketing. Okey, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Tuan Asrul dahulu. Okey. Tuan Asrul banyakkan baca Al-Fatihah, okey? Supaya ke jalan yang lurus. Okey. So, you guys dengar kan expectation masing-masing? Kan? Semua orang kat sini mencari. Alright? So, saya nak bantu anda gila-gila dalam program ni. Okay? It's all about business. So, please fokus hari ini. Habis sesi, praktiskan. Kemudian, datang balik kat saya pada hari Isnin atau hari Selasa di dalam sesi private coaching. So, dalam sesi private coaching ni, I akan go one to one dengan you. Okay, you dah belajar kat coaching. Apa target you? Dah dapat belum? Dah tahu belum macam mana nak buat? Waktu coaching tu kita akan pergi lebih detail dalam jangka masa setengah jam. So dalam masa setengah jam tu saya akan bantu tetapkan strategi bisnes you. Alright? So please take note sekarang supaya you nampak, oh okay, lagi 3 hari nak apa? Lagi 4 hari nak apa? Dan you tak buang masa pada sesi private coaching. Boleh-boleh? Alright, fantastic. Boleh saya teruskan? Boleh. Awesome. So now, kita nak cerita tentang duit. Siapa dah ready nak tahu sangat-sangat pasal duit? Tak nampak pun. Siapa dah ready? Okay, fantastic. So now, duit.
I nak you tulis dalam buku nota anda besar-besar. Duit. Alright, besar-besar. Duit. Alright. Dah belum? Dah. Sama dengan do it. Alright, sama dengan do it. Okay, besar-besar duit. Alright. Sama dengan do it. Kat chat room saya ada tulis. The only thing, kalau you nak dapat duit dengan mendapatkannya. Saya ulang balik. Cara nak dapatkan duit adalah dengan mendapatkannya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab semua orang verbally nak duit, tetapi otak, hati dan tindakan tak kongruen. Faham tak? You nak duit, cerita nak 1 juta, tapi hati ni insyaAllah lah hujung bulan ni boleh dapat. Tak, kalau you nak sekarang you kena dapatkan 1 juta. Dia tak dia tangguh. Sebab tu do it. You kena buat. Alright? Siapa nak tahu satu story? Saya. Siapa yang kenal Mark Cuban? Siapa pernah dengar? Mark Cuban. Dia adalah antara usahawan dan motivator yang power kat dunia. Mark Cuban tu dia dah billionaire tau. In fact, sampai hari ini dia masih buat cold call. Sampai hari ini dia masih telefon prospek untuk close sales. Sampai hari ini billionaire. Kenapa dia buat macam tu? I have to practice. Tugas usahawan adalah mendapatkan duit. By practice, saya akan nampak masalah untuk saya upgrade supaya tim saya dapat buat kerja dengan sangat laju. Saya ulang balik Dia buat cold call untuk closing, sebab itu adalah kerja usahawan. Dan dia buat yang keduanya, dia buat kenapa? Supaya dia tahu kat mana masalah, supaya dia boleh selesaikan. Nombor tiga, dia dapat strategi terbaru, dia boleh cipta strategi terbaru untuk bagi pada tim dia, supaya tim dia dapat buat duit dengan lebih mudah. Itu Mark Cuban. Alright? Cuma dia call, alright, pada orang yang betul. I nak you faham. Kalau sekarang you call, you buat panggilan telefon pada orang yang boleh bagi transaksi laju. Itu sekarang. Tahun depan, you kena upgrade. Buat call pada usahawan yang boleh bayar you banyak. Akan datang, you buat call supaya orang tu boleh bayar you secara konsisten. Upgrade. Masih aktiviti call. Masih ayat yang mungkin ayat sama. Alright, tetapi offer berbeza. Tapi pada orang yang berbeza untuk offer yang berbeza. I nak you faham? Contoh, Puan Salwani hari ini berminat untuk social media marketing. Saya offer value untuk social media marketing. Akan datang, saya offer pada Puan Salwani untuk lajukan bisnes. Orang dia mungkin sama, offer berbeza. Tapi macam mana saya nak pakai pada orang yang berbeza? Saya nak you faham, orang berbeza ni adalah bergantung pada kemampuan mereka. Tolong take note. Yang mampu nak bayar you, bukan yang nak semata-mata. Semua orang nak cantik tak? Saya nak tanya, semua orang nak cantik tak? Semua orang nak cantik. Semua orang nak cantik. Habis kalau nak cantik, cara yang paling laju adalah pergi Thailand buat operation muka. Tapi kos dia lebih kurang dalam 83,000 lah. Boleh? Tak semua orang mampu. Tak semua orang nak macam tu. So you kena cari orang yang betul. Puan Nurmawati buat renovation. Alright? Saya nak tanya Puan Nurmawati. Puan Nurmawati, agak-agak you nak close satu projek, agak-agak berapa kerap sebulan? Bernilai 150,000. Berapa kerap you dapat close dalam masa sebulan? Kalau boleh lebih daripada Yang sekarang, bukan yang you nak, yang sekarang. Sekarang. Tiga sebulan lagi. 3 orang. 3 kes. 3 klien yang bayar you 150,000, 150,000 dalam jangka masa sebulan, betul?
Macam tu ke? Alright. Bagus. Boleh tak you buat mereka repeat perkara tersebut? Itu dah nak kena apa? Belajar lagi lah skill macam tu lagi kan. Nak retain. Alright. Setengah industri boleh, setengah industri tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Sebab numbers of money. 150,000, you nak buat mereka repeat, it's almost impossible. Tetapi, tolong tulis besar-besar. Kalau kena dengan orang yang betul, benda tu possible. Orang yang betul dan benda tu adalah possible. Alright? Just for your information, saya pun buat renovation. Right? Tahun 2011 sampai 2018 saya adalah main contractor, saya adalah interior architect. To be frank, saya experience apa yang Puan Normawati dan juga Tuan Asrul lalui sekarang. Nak repeat orang bayar ratus ribu pada kita sebulan is almost impossible. Tetapi ada. Right? Saya dapat pegang satu je customer yang boleh bayar saya dari tahun 2013 sampai 2018. Dengan klien ni saja saya dah dapat berapa juta dah duit dia. Right? Daripada renovation office, lepas tu buat kedai emas, lepas tu pula renovation office lagi, kemudian buat dewan kahwin, kemudian dia bagi pula pada wife dia buat company oil and gas, renovation company oil and gas, penambahan kilang oil and gas. Alright, buat lagi banglo. Nak dapat klien macam ni, kalau saya ada 1,000 klien, mungkin seorang je yang dapat. Cerita dia adalah bukan rezeki. Cerita dia, you kena cari orang yang betul. Boleh-boleh? InsyaAllah. Belajar sesuatu pagi ni? Fantastic. Boleh saya teruskan? Boleh. Jom kita fokus, kita nak bagi tepukan paling gemuruh kepada pemenang aktiviti bisnes pada Oktober 2021. Kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza. Dalam sesi Sio Kacing kita ada one to one. Siapa yang paling banyak kali, paling kerap one to one, dia akan menang. 153 jam sesi one to one bersama saya. Okey, seterusnya Puan Fatimawati, prospek paling ramai, 225 orang prospek nak dapatkan. Prospek ni akan datang pada bisnes you kalau marketing you power. Alright, yang itu kita akan ajar dalam coaching. Okay, dan penambahan tim 14 individu setakat ni, Puan Julaiza. Again, dan jualan terbanyak juga Puan Julaiza, 147,000. Fantastic. Untuk tetamu terbanyak, tiada pemenang. Okey, ini adalah ganjaran dia. You datang coaching, you bayar I untuk coach you, untuk mentoring you. You buat kerja, you menang. I bagi lagi reward. I nak recognize you. You yang terbaik dan you deserve untuk dapat yang terbaik. Alright? Kalau you dapat tarik prospek terbanyak, I akan bagi pula strategi B2B. At least strategi ni busuk-busuk pun RM10,000 I bagi kat you. Alright? So, jom kita nak cerita. Kita dah ada belum Datin Fazmi di sini? DF? Kalau DF ada bersama kita? Ada. Okey, Datin Fazmi. So, Datin Fazmi ready untuk ceritakan tentang pengurusan duit? Ready. Okey, silakan Datin Fazmi. The floor is yours. Okay, sorry dia tak boleh buka kamera sebab line tak berapa kuat. Nanti you all nampak singa beku nanti. Okay. Alright. 3 important thing that you have to remember in your business about cash. Number 1, cash is king. Tolong tulis dekat buku tu, cash is king. In business, everything is about cash. No cash, no business. Tak kira lah berapa banyak pun jualan you buat, berapa banyak pun customer you jumpa, berapa banyak pun marketing you buat. At the end, business you tak ada cash, you are dead. Faham? Faham. Okay, number 2. Cash need to be available. Maknanya, apabila you menjual, duit tu kena masuk.
Jangan menjual tapi akhirnya duit tu tak ada. You bagi produk you free, you bagi servis free. Segala-galanya there's no inflow of cash. Ima, remember cash is king. Tak ada cash, no business. So buat sale, duit tak masuk, that's it. You are gone. Saya cerita anda satu bank yang terbesar di dunia satu ketika dahulu. Kalau you pernah dengar Lehman Brothers. Lehman Brothers ni adalah satu bank yang sangat-sangat besar. At one time, you tahu tak, dia gone bankrupt at every year. Business dia tunjuk atas paper, profit dia sentiasa naik. Sehingga pada satu tahun 2008 tak silap saya, dia diisytiharkan bankrupt kerana apa? Dia tak boleh bayar segala komitmen yang telah ditetapkan. Dia tak boleh bayar loan dia tak boleh bayar gaji staff dia. Kerana apa? Dia tak ada cash, dia tak ada duit. That's it. Company yang sebesar-besar macam tu pun boleh bankrupt kerana apa? Ada profit means ada sale tapi tak boleh sustain sebab tak ada duit. Dan yang ketiga, duit perlu masuk secepat mungkin. No matter how much stock, berapa grade pun produk you, the trick is duit kalau nak masuk dalam company kena cepat, segera. That's why segala stock you, segala servis yang you buat tu, close it, get the cash secepat mungkin. Dan bila nak keluar, lambat. Whatever commitment yang ada dalam business you, please follow the due date. Bayar lambat. Faham tak? Faham ke faham apa yang maksud? Saya bukan kata you jangan bayar hutang you. Kerana itu kalau you tengok company dia semua ada target dia. Kenapa dia buat target? Kenapa dia tak cakap macam buat je lah sale, janji ada sale. No. Dia akan setkan target setahun berapa, sebulan berapa. Kerana apa? Dia nak cepat duit tu masuk ke dalam syarikat dia. Dan kenapa dia bayar commission ke apa ke? Cukup-cukup. Kalau you kata 26 hari bulan, 26 hari bulan lah commission you masuk. 26 hari bulan lah duit you dapat. Loan pun ada due date. Kerana apa? Kalau boleh the outflow tu dia nak lewatkan. So you jangan terkejut kalau company yang memang suka buat kredit tu kerana kredit tu membantu dia punya cash flow. Okay, itu saja. 3 tips dari saya tentang cash. Okey, kita bagi tepukan kepada Datin Fazmi. Fantastic. So, belajar banyak tak? Belajar. Alright. Jom kita teruskan. Kita ada CEO terbaru setakat ini dan ini adalah kod etika di dalam CEO Coaching. Saya nak you guys semua unmute. Alright? You guys semua unmute dan sama-sama bacakan kod etika ini. Boleh-boleh? Boleh. Alright, saya akan sebutkan nombor dan anda akan baca seterusnya. Okey, bermula dengan nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikir positif terhadap segala dugaan telah ditetapkan Allah oleh Allah. Nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang dan saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan bisnes. Okey, nombor 4. Saya akan sentiasa memberikan maklum balas yang membina terhadap skill saya. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kesenangan pada masa yang akan datang. Alright, kita bukan kepada diri anda dahulu. Tahu tak kenapa kita baca kod etika ni? Siapa nak tahu? Alright. Untuk betulkan diri you. Ini adalah hypnotization. Ini adalah cara you nak santau diri you. Kita santau, usahawan santau diri kita dengan perkara-perkara yang terbaik. Apa yang keluar dari mulut you akan didengari oleh telinga you. Sebab tu dia dekat je. Right? Dan apa yang telinga you dengar, belakang ni otak. Otak akan mudah receive. Dan otak ni pula akan hantar mesej ke jantung. Dan jantung akan pump darah-darah positif. Darah-darah yang terbaik. Untuk you bekerja dengan pekerjaan yang terbaik. Alright? So please,
Apa yang you nak cakap, please tengok balik. Perlu tak you cakap perkara tersebut? Kenapa you nak kena cakap? Sebab usahawan, dia bermula dengan karakter. Tolong tulis dalam buku nota anda. Usahawan bermula dengan karakter. Alright? Kalau perangai you betul, akan wujud keinginan yang betul. Kalau perangai you pemalas, agak-agak you boleh ke pakai kereta besar? Tak boleh. Perangai you betul, you akan ada keinginan yang betul. Keinginan yang betul, you akan ada target yang betul. Dia akan ada impian yang betul. Bila you masukkan nombor, ingat tak accountability. You masukkan nombor dalam impian you, akan jadi target. Ingat tak dia cakap ada deadline, ada nombor, itu adalah target. You masukkan dalam impian you. Dia bukannya impian semata-mata, bukannya mimpi semata-mata. You kena jadikan target dan target perlu dicapai. Dapat? Okey, seterusnya. Ini adalah golden session untuk ahli CEO coaching. Saya nak panggil Puan Fatimah Wati dan juga Puan Julaiza untuk bersedia dan tanyakan soalan kepada saya sebagai ahli CEO coaching. Are you guys ready? Puan Fatimah, Puan Julaiza? Mana Puan Julaiza dan Puan Fatimah? Ya. Ada. Alright, fantastic. Jom Puan Fatimah Wati. Silakan Puan Fatimah. Puan Fatimah satu, Puan Fatimah dua. Yes, silakan. Ya, saya sini. Okey. Soalan. Pertama sekali I nak minta maaf ya, I masuk lewat sikit, I tengah urusan my mother tadi. Okey, jadi soalan saya soalan saya adalah satu, macam mana I nak pergi melangkah lebih jauh lagi dalam bisnes I in terms of untuk dapatkan more, untuk dapatkan retainer. This one. Sekarang ni I tengah aim for retainer. Alright, fantastic. Saya akan jawab soalan tersebut sebentar lagi. Ada soalan lain, Puan? Buat masa ni tu yang I fikir sekarang. Okey, bagus. Saya akan jawab sebentar nanti. Kita nak silakan pula Puan Julaiza. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, okey, saya nak tanya, kita ni ada FB personal dan juga FB page. Okey, kalau kita tengok contoh, saya selalu tengok Tuan Kimi punya FB page. FB page Tuan Kimi tu lebih kepada tips, lebih kepada YouTube punya sharing. Dan untuk yang FB personal ni ada juga, tetapi dia lebih kepada yang orang kata secara happy-happy lah kan. Cuma contohnya macam saya ada FB page dan juga FB personal. FB page saya ni saya lebihkan kepada, maksudnya apa yang saya buat sekarang, apa saja aktiviti tentang agensi saya akan share. Tetapi saya adakah FB page tu dengan FB personal dia ada kelainan? Maksudnya kita nak attract orang tu, mana yang lebih bagus? Sebab saya nak bantu saya punya team untuk diorang ada FB page masing-masing. Okey, faham? Okey. Ada dua soalan. Okey, seterusnya. Okey, yang soalan yang kedua, macam contohnya saya ni lebih kepada commission, okey, my team pun lebih kepada commission lah kita. Kalau macam mana cara kita nak collect payment klien kita, sebab kita tak naklah benda tu berlaku lapse. Bila berlaku lapse, dia akan menjejaskan income agensi dan juga income team. Okey, kadang-kadang so macam mana cara? Biasa kita akan buat direct call ataupun kita buat secara blast WhatsApp. Okey, ada tak tips ataupun teknik macam mana kita nak buat satu contohlah jadual ke, supaya kita sentiasa follow up. Sebab sekarang ni saya buat secara dalam sistem ada, tapi saya tak boleh monitor dalam sistem. Saya buat dalam satu buku log. Okey, cuma ada tak tips yang terbaik yang Tuan Kimi boleh share pada saya dan mungkin kepada sahabat yang ada? Boleh? Alright. Okey, awesome. Itu saja, Puan? Ya. Okey, terima kasih Puan Julaiza. Seterusnya Puan Anis. Puan Anis masih tak dapat hadir pada hari ini. Kita doakan urusan Puan Anis dan anaknya dipermudahkan Allah. Okey,
Sesi penyelesaian. Saya akan bantu jawab soalan Puan Fatimawati. Alright. Please take note usahawan lain supaya you pakai cara dan strategi ni untuk bisnes anda. Boleh? Boleh. Alright. Seorang je boleh? Boleh. Kalau seorang je boleh, saya PM je Puan Salwani. Boleh. Alright. Fantastic Puan Syazwana. Puan Fatimawati tanyakan macam mana nak dapat lebih banyak retainer. Dia ada dua keadaan. Pertama sekali, alright. Sorry, ada tiga keadaan. Pertama sekali adalah you offer diri you. Alright, pertama sekali you offer diri you di dunia digital. Itu pertama sekali. Sebab kenapa? Apa-apa perkara yang you buat dalam bisnes, you kena automate dahulu mana yang pasif. Itu punya target. Kalau you dapat utamakan perkara yang pasif, maksud pasif ni you buat sekali, you dapat berkali-kali. Alright? You conquer dulu dunia digital, social media, marketplace, e-commerce. You market diri you supaya klien ni datang daripada dunia digital. Selepas selesai pasif, kita buat yang kedua iaitu aktif. Alright. Sebelum saya nak ke aktif, dia ada yang kat tengah-tengah, semi aktif. Semi aktif ni adalah Puan Fatimawati get connected dengan training provider. Kalau you nak jadi retainer, you nak menjadi trainer contoh, atau you nak jadi consultant, atau you nak jadi counselor, you cari training provider, you cari organizer, you cari counselor. Alright? You cari you punya yang kita namakan, ahli-ahli BNI faham benda ni, nama dia contact sphere. Kenapa dinamakan semi-aktif? Mereka yang akan buat closing. Tapi you yang bagi information. You yang support mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga barulah secara aktif. Secara aktif ni, Puan Fatimawati kena go through dengan business funnel you. Program pertama atau you punya servis pertama, apa yang you nak buat? Servis kedua apa? Servis ketiga apa? Servis keempat apa? You kena susun supaya one off daripada servis ni, daripada funnel ni akan ada slot untuk jadi retainer. Barulah you tak buat banyak kerja. Maksudnya, you berjumpa dengan klien pertama. Klien kedua ada, contohlah, first phase ada 100 klien yang you jumpa dalam jangka masa 3 bulan. Antara 100 klien ni macam mana you nak funnelkan pergi ke program atau servis kedua? Macam mana nak funnel pergi ke program atau servis ketiga? Dan contohlah retainer tu adalah servis ketiga. Macam mana nak drive daripada first funnel pergi ke third funnel? You kena tahu benda tu. Macam mana nak tahu? You kena mastery dulu you punya bidang kerja. Sebab tu kita tak boleh buat banyak kerja. Especially servis. Servis ni you guys power. You guys bermain dengan kepakaran peribadi. Puan Normawati kepakaran peribadi. Dr. Mazida kepakaran peribadi. Puan Julaiza kepakaran peribadi. Sebab you punya servis based on kat sini, dekat sini, tindakan dan juga emosi. You dapat conquer benda tu, you boleh buat banyak perkara. Setuju? Dr. Mazida? Setuju. Puan Normawati boleh buat renovation, boleh buat decoration. In fact, boleh supply barang sahaja. Sebab you ada connected, you ada vendor, you ada supplier. You boleh buat banyak kerja. Tapi, you takkan boleh buat semua kerja kalau you tak ada susunan yang betul. Mana yang patut masuk puzzle A, puzzle B, puzzle C. Itu yang kita nak slot in. Supaya you tak kelang kabut. Itu adalah aktif. Kimi, I tak nampak muka you dah. Ha? Semua nampak muka I? I tak nampak muka you. Nampak. Puan Fatimawati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I can only see your voice, I cannot see your face. Puan Fatimawati jangan buat hal, semua orang nampak muka saya ni. Setting you tu, setting you. Tapi muka Puan Fatimah pun kita orang tak nampak. Puan Fatimah kita tak nampak muka you. Oh, I dah buka video dah. Boleh? Alright. Itu kita kena jumpa dengan Ustaz Asrul lah, Pak Bilal kita. Alright. Okey, jom saya teruskan. Untuk menjawab soalan Puan Julaiza. Alright.
Antara FB page dan juga FB personal. Alright? Kimi, I ada soalan Kimi. Sorry? I ada soalan. Okay, silakan. Okay, just now you mentioned yang pasal apa ni, yang the first one tu, I kena offer daripada segi digital kan, I have to make myself dekat social media kan. That I can do to some extent tau, I tak boleh terlalu sangat tau pasal on my, daripada segi ada polisi. I tak boleh tau. Jadi ada certain limit yang I boleh buat, macam I tak boleh keterlaluan sangat. Faham. Jadi alright. So macam Puan Fatimawati adalah seorang syari'i lawyer. Syari'i, okay, lawyer dan juga doctors, specifically kepada medical doctors. You tertakluk kepada undang-undang akta you punya profession. You tidak boleh buat marketing. Alright? Bila you tak boleh buat marketing, you kena buat branding. Dan you fokus pada branding yang boleh direct fokus prospek atau orang yang menonton pergi call you. Waktu call itulah you buat direct selling. Okay? So cerita dia bukan macam mana nak buat direct selling. Cerita dia macam mana nak tarik orang untuk berminat dengan brandingnya. Okay? Puan Fatimah, branding tersebut I ada share dalam Telegram channel CEO Coaching. So I ada fokus kat situ, you pakai point-point tu dan publish dekat you punya digital platform. Boleh? Alright. Untuk menjawab soalan, ni ada kesinambungan dia, ada transition dia. Bila you buat fokus branding pada digital platform, inilah yang Puan Julaiza kena bantu you punya team untuk buat perkara yang sama. Macam mana? You guys pernah nampak tak I menjual dekat FB personal? I buat dulu, patut I dah tak buat dah. Sebab kenapa I dah tak buat? Dah sampai masa untuk I tak perlu buat. Yes, mula-mula memang kena menjual dekat social media, especially FB personal, IG personal, TikTok personal, semua personal account. Tapi dia bukannya berpanjangan. Sampai satu tempoh you kena cut off dan fokus pada branding. Apa yang you guys nampak dekat social media saya hanya branding semata-mata. Saya nak tanya Puan Mazidah, Puan Mazidah kenal saya dekat Facebook kan? Ya, betul. Puan Mazidah, Dr. Mazidah datang program social media training, saya close pakai social media ke pakai phone call? Social media first and then baru call lah. Saya buat offering di social media dekat ruangan komen. Betul. Betul. Saya tak buat dekat saya punya post. Betul. Saya buat dekat komen. Dan Puan Salwani, saya nak tanya, saya close you dekat mana Puan? Dekat WhatsApp. WhatsApp. Saya nak buat selling, saya tak buat dekat posting. Saya buat kat komen, saya buat dekat WhatsApp, saya buat kat phone call, saya buat dekat Messenger. Itu kalau saya nak closing. So, dekat FB personal fokus kepada branding. Tetapi FB page, you guys pulun habis. Menjual kau-kau. Tu dekat FB page. Sebab FB page memang dia design untuk you menjual. Alright? Tetapi, masukkanlah juga informasi. Sebab orang nak membeli, consumer. Alright? Behavioral mereka suka survey. Mereka nak tengok record. Sebab antara mereka ada otak unggu. Otak unggu, kalau mereka nak decide, nak buat keputusan, nak bertindak, mereka perlukan maklumat, mereka perlukan testimoni, mereka perlukan result, mereka perlukan data, mereka perlukan history. So, tunjukkan perkara tersebut dalam masa yang sama. Okay? So, FB page wajib ada. Saya pun ada FB page, tapi saya tak pegang. Saya upah social media manager untuk manage account tersebut. Bukan saya tak pandai, saya tiada masa nak uruskan. Itu saja. So bila you tak ada masa, leverage. Sebab benda tu penting. Alright, bukan you tak ada masa lah, nantilah dulu. Tidak. Bila you tahu you tak ada masa, leverage. Alright. Puan Nomawati tak pandai buat FB page. It's okay. Hire orang yang pandai buat. Dr. Mazidah tak ada masa nak main TikTok. It's okay. Upah orang untuk main TikTok you. Alright? Tak ada masalah. You leverage. Okay, itu soalan pertama.
FB personal wrap up, FB personal fokus untuk branding sebab orang nak stalk kita, orang nak survey kita siapa. FB page mereka nak survey tentang you punya business. FB personal mereka nak survey aku berurusan dengan orang yang betul ke tidak. Kang, kalau aku invest insurans dalam company agency ni, company ni bagus ke tak nak uruskan. Mereka nak stalk you, especially macam Dr. Mazidah, financial planner. Orang confirm nak stalk. Alright? Kalau you pun tak betul, sikit gambar kucing, sikit gambar kucing. Bukan salah kucing. Salahnya kenapa you nak highlight kucing? Kenapa tak highlight diri you? Ni banyak my student gambar profile picture gambar kucing. Tak salah. Tapi nak tanya kenapa you main Facebook? Oh, saya nak main Facebook, saya nak dapat klien. Kenapa pakai gambar kucing? Persoalan dia. Dapat? Alright, fantastic. Soalan kedua, macam mana nak buat payment collection dengan klien? Ada dua jawapan. Pertama, build relationship. Bila you dah close klien, bukannya lepaskan. Alright, bukannya abaikan. Saya nak ulang balik saya punya slide. Saya ada tulis kat sini kita punya core value. Alright, sebenarnya kalau you dah dapat klien, okay, sekejap saya ulang balik slide belakang-belakang. Tentang building relationship ni, I tak tahu you guys perasan atau tidak tadi. Okay, nampak tak kat sini? Menjalin, membina, menjaga. So Puan Julaiza, please practice perkara ini dengan team you. First, kita orang suka menjalin untuk closing. Tapi dah close, you kena bina. You kena bina trust lebih dalam. Pergi rumah klien tu, belanja dia makan KFC ke, McD ke, bagi hadiah ke anak dia. Build relationship antara agent you dengan klien-klien mereka. Alright? Kemudian sustain. Jaga perkara tersebut. Jaga relationship tersebut supaya pertama, dia bayar on time atau before the time. Nombor dua, dia rasa malu tak bayar lagi sebab rapat. Saya nak tanya, kalau agak-agak lah kawan baik you all, alright, baik BFF ni, tapi tiba-tiba you ada hutang yang you bukan minta tapi dia yang bagi untuk dahulukan. Dan dalam masa sama, bila sampai masa you ada duit tapi you tak bayar, you rasa you malu tak agak-agak? Malu. 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 Alright, perkara yang sama sebab kita ni manusia. Okay, so pertama sekali adalah build relationship. Alright, bina. Tadi apa bina lagi? Nombor dua. Pertama, bina relationship. Nombor dua. You guys tak tulis nota ya? Menjaga. Jaga relationship. Kemudian kekalkan relationship. Alright. Menjaga. Yes. Dapat Puan Julaiza? Itu yang pertama. Yang kedua adalah caranya sebaiknya kalau collection tu sepatutnya sebelum berapa hari bulan Puan Ju? 2 kali lah. Sebelum 7 hari bulan dan juga sebelum 25 hari bulan. Okey. Puan Julaiza ambil 7 hari sebelum tarikh. Ambil 7 hari sebelum tarikh collection untuk you punya team follow up. Okey. I nak you faham, dalam bisnes aktiviti sales adalah wajib, tetapi aktiviti follow up adalah mustahab. Kalau you tak follow up klien you takkan dapat sale. Aktiviti follow up adalah aktiviti yang mustahab untuk hadirkan sale, untuk adakan sale. Dia dah sekali dah. Okey. Saya hari ni ada matikan dekat bibir saya. Waktu ni lah nak cara bengkak, saya punya pipi ni bengkak, dia macam bengkuk itu. So dia nak cakap ni syashul. Alright? So minta maaf ya. Okay. So dapat Puan Ju? Okay, dapat. Okay, fantastic. So boleh saya teruskan? Boleh. Okay, seterusnya. Sesi networking atau rangkaian. I nak you tulis besar-besar dalam buku nota you. Sales akan wujud sebab marketing. Right? Tetapi business you akan berkembang kalau you buat networking.
Anda faham, networking adalah aktiviti yang tak pernah diceritakan kepada umum. Alright? Sebab tu ramai antara kita gagal berkembang. So ada 4 step macam mana you nak bernetwork. Pertama, dengar. Kedua, beri. Ketiga, peluang. Keempat, keempat ni apa Okay. Pertama sekali, dengar. Bila you nak network, ini nampak ni apa ni? Ni apa? Mulut. Bila you nak bernetwork, mulut ni you buang. You tutup. Bila nak network, you kena dengar, bukan bercakap. Alright? You kena dengar sejarah orang tu. You kena dengar bisnes orang tu. You kena dengar siapa network mereka. Siapa kenalan mereka. Alright? Bila you dah dengar, aku boleh bantu dia ni. Aku boleh bantu bisnes dia sekarang. Oh, aku boleh bagi kenalan sebab dia ada masalah ni. Oh, aku boleh bagi harapan kalau dia nak macam ni. You boleh bagi support sebenarnya pada dia. You boleh bagi physical dan juga mental support. Oh, nak pindah rumah, tak apa-apa. I pun nak free Ahad ni. I boleh tolong you pindah rumah. Contoh. Bagi. Alright? Dan lepas you bagi, baru you cari peluang. Alright? Peluang untuk, orang yang aku jumpa dekat sesi training CEO coaching hari tu, boleh tak bagi transaksi bisnes? Itu pertama. Atau, you jangan risau. Bisnes ni bukan sebab duit semata-mata. Bisnes wajib ada duit. Tetapi you nak relationship. Oh, aku tengok dia ni tak layak ni nak bagi duit aku. Dia ni tak mampu ni nak beli program aku, nak beli servis aku, nak beli aku punya produk. Dia ni tak mampu. Tetapi kenalan dia mampu nak beli servis aku, produk aku, program aku. Sebab tu, kerja you janganlah menjual pada orang yang salah. Kalau dia tak mampu nak beli servis you, produk you, dan make sure kenalan dia mampu. Sebab tu you kena dengar dahulu siapa kenalan mereka. Dan kalau kenalan dia pun tak berapa besar. Dan cuba tengok siapa resources mereka. Apa resources mereka yang boleh you utilize untuk business you. Right? Dan seterusnya numbers. Dalam jangka masa 24 hari, bila you jumpa dekat shopping mall, dekat kenduri kahwin, dekat dalam training, dekat dalam train, dekat mana-mana keadaan sekalipun, dalam masa 24 jam wajib message mereka. Minta business card, exchange business card. Dalam masa 24 jam, message mereka. Hai, saya lah Tuan Asrul yang jumpa you dekat wedding tadi. Message mereka supaya mereka acknowledge you. Selepas 3 hari, get connected dengan social media mereka. Right? Add friend, follow mereka. Dan selepas 7 hari, panggil mereka balik. Doktor, jom kita ngopi jom. Kat mana? Lepak-lepak jom. Tapi kalau orang tu tak suka lepak, cari point. Kenapa nak perlu ngopi dengan dia? Doktor, ada mana? Saya nak tanya sikit lah. Saya tengok doktor ni bagus lah. You punya knowledge, saya nak belajar dengan you boleh. Cari point untuk mengopi dengan dia. Sebab you nak sustain relationship. Right? Faham-faham? Nak tanya? Yes. Silakan. Silakan Puan. Yang 240307 tu adalah follow up, betul tak? Yes, betul. Pandai Puan Jeleza. That is follow up. Alright? Boleh semua? Okay? Boleh. Jom saya teruskan. So, ini adalah polisi sepanjang program CEO Coaching. Okay? Dalam ni penunjuk arah ni sangat penting. Sebab tu kita nak buat one-to-one session dengan you. Ni one-to-one ni wajib. Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati akan selalu buat one-to-one dengan saya. Kalau tak secara video call, kalau tak secara Zoom, secara video call, WhatsApp call atau secara phone call, at least wajib seminggu sekali. Alright? Untuk saya guide you punya performance. Sebab apa yang you belajar hari ni, bila you apply akan confirm salah. Sebab kenapa? You tak pernah buat. Sebab tu tujuan follow up, one-to-one untuk kita betulkan supaya jadi practical execution. Okay, now saya nak open satu soalan saja kepada para tetamu kita untuk tanyakan soalan.
Siapa yang ada soalan nak saya bantu especially tentang bisnes mereka? Soalan 1, soalan 2. Okey, Puan Salwani silakan. Okey, Tuan macam ni. Sekarang ni saya dalam proses untuk rebrand. Okey, untuk rebrand maksudnya nak buat comeback lah, macam tu nak buat comeback untuk buat produk saya. So macam Tuan cakap tadi, kalau FB personal lebih banyak kepada branding kan, FB page lebih banyak kepada menjual. Tapi saya sekarang ni dekat FB page saya tak ramai follower, lebih kurang dalam 1000 macam tu lah. So saya tengok strength saya ada dekat FB personal. Okey, ada dekat FB personal. So saya banyak letak aktiviti saya di situ, tapi saya tak adalah macam hard selling sangat. Saya buat soft selling, macam saya buat live, saya buat perkongsian. Okey, so Tuan ada tak cara yang boleh kongsi dengan saya, bagi tips untuk saya macam mana saya nak saya nak minta perhatian daripada orang, macam tu saya nak dapatkan perhatian, macam tu. Dan pada masa yang sama saya boleh tarik sales, macam tu. Alright, fantastic. Saya suka soalan ni. Kita bagi tepukan kepada Puan Salwani dahulu. Alright, sebab Puan Salwani ni karakter usahawan. Alright, dia tak tunggu. Dia tunggulah sekejap. Soalan 1, soalan 2. Okey, saya. Alright. Kebanyakan orang tunggu. Siapa nak jawab? Siapa nak, So macam you yang step forward, you yang show up. Alright, saya suka Puan Salwani. Okay. Jawapan adalah, pertama sekali, you kena ada time frame. You kena ada deadline, you kena ada period, tempoh masa. Sampai bila you nak soft selling dekat FB personal? You kena ada. Sampai bila you nak kena ada hard selling? Sampai bila you langsung tak buat selling? You kena ada period, tempoh masa. Itu pertama. Nombor 2, sebelum you lakukan sesuatu, you dah ada period dah, you dah ada tempoh masa. You kena ada target. Okey, tempoh pertama, hard selling. Berapa lama, apa dia punya outcome, berapa banyak sale yang you nak. Tempoh kedua, soft sell, apa outcome dia, berapa banyak prospek yang you nak. Dan tempoh ketiga, you buat marketing semata-mata. You kena ada outcome, you kena ada target. Dan yang ketiga, Puan Salwani, FB page adalah bukan untuk you tarik orang tengok. FB page adalah zero organic reach. Maksudnya, apa yang you post dekat FB page, orang langsung takkan nampak. Followers langsung takkan nampak. Zero organic reach. Sebab tu mereka suggest boost ads. Sebab boost ads boleh membuahkan duit untuk Facebook. Dan barulah orang akan nampak selepas you bayar FB ads. So, FB page hanya gunakan untuk hunting. Alright? FB personal untuk seeding. Okay. Kalau saya nak pakai FB page, akan cakap dengan my team. No, FB page information that standard. Pukul berapa, everyday consistent. Akan salurkan maklumat. Sebab akan ada otak unggu yang nak survey benda tu. Tapi activity selling memang kita akan letak beribu-ribu duit kat FB ads untuk hunting. Whereby FB personal saya akan buat untuk branding, sebab FB personal saya dah tak target sales laju. Sales laju semua dekat FB page. Dekat branding saya, dekat FB personal saya target 2 keadaan. 1, sales besar, nombor 2, sales berulang-ulang. Itu saja. Alright? Membantu Puan Salwani? InsyaAllah saya cuba. Right. So, you akan nampak apa yang saya cakap kalau you dah ada period, dan nombor 2 kalau you ada target. Kalau ada 2 benda ni, you akan nampak perjalanan tersebut. Alright? Period dengan target. Okey, terima kasih Tuan. Yes, sama-sama. Okey, terima kasih Puan Salwani. Kita bagi tepukan lagi sekali kepada Puan Salwani. Alright. Seterusnya, you kena tahu 3 perkara untuk you konsisten dalam bisnes. Pertama, network. Tolong tulislah buku nota you. Pertama, network. Alright. Yang kedua, personal branding. Alah, saya ni dah tua, apalah boleh buat. Kalau you dah tua, duduk rumah mengaji je. Jangan buat kerja, jangan buat bisnes. Itu kalau you dah tua. Sebab last kali you akan pergi adalah kematian. Itulah orang-orang tua patut fokus. Kalau you tua dan you buat bisnes, you kena ada personal branding. Alright, ni ramai orang datang,
Kimi, akak ni dah tua kak. Stoplah buat bisnes sekarang juga. Dan duduk masjid, jangan keluar dari masjid. Mati kat masjid ni lagi berkat tau. Tu kalau betul you tua. Janganlah sampai macam tu coach. Habis tu, you cakap you dah tua. Orang tua pun tak berfikiran tua macam you. Faham tak? You bukan tua, you putus harapan. Faham tak? So, please, kalau you usahawan dan tolak tepi, mulut ni dekatkan telinga kalau you cakap tua, berkedut muka you. Jatuh mata, semua jatuh. Tertutup je mata tu. Alright? So, cakap walaupun you dah 88 tahun, walaupun you dah 186 tahun, cakap I still young. Alright? Please, you cakap benda yang elok-elok. Dan you perlukan personal branding untuk terus sustain. Dan nombor 3, yes, you perlukan guideline, you perlukan guidance, right? You perlukan mentor untuk business you. Saya nak tengok kat sini. Berapa ramai yang nak saya bantu kembangkan tim dan naikkan jualan mereka? Berapa ramai yang nak? Berapa ramai yang nak? Saya. Okay. Nampak Puan Liz dari tadi macam tu. Dah lama angkat tangan. Okay. So, kat sini kalau betul you nak kembangkan tim dan offer saya 25,000 at least untuk sebulan. Tolong tulis dalam buku nota you guys. 3 perkara yang you kena buat. Alright. Pertama, kalau you nak buat execution, you kena ada 3 player. Alright, 3 player, 3 individu dalam idea tersebut. Ada satu idea, I nak keluarkan. You kena ada leader yang boleh lead the idea untuk sukses. You perlukan player untuk play the game. You perlukan expert, you perlukan specialist untuk selesaikan, untuk sudahkan, untuk deliver idea tersebut. Dan business, you perlukan duit, you perlukan buyer. Siapa yang nak beli kalau you selesaikan? 3 perkara untuk business. Dan apa hasilnya? Kita nak RM. Sampai satu tempoh masa yang terbaik, okey, aku dah tak nak RM, aku nak Singapore dollar. Habis satu tempoh, aku tak nak Singapore dollar, aku nak Aussie dollar. Nampak tak? Upgrade, upgrade, upgrade. Faham? Alright. Dan bila you dah buat benda ni, inilah yang saya nak guide anda sangat. You kena invest. Alright. Dalam CEO Coaching, kita bagi 7 perkara. Pertama, business coaching selama 52 minggu. Setahun kita bagi. Business mentoring 52 minggu. Setahun kita bagi. Private coaching, you nak call I every time, call lah. I akan bantu business you. You nak something, you nak resources, I akan bagi my network, my contacts. Alright? You nak business support daripada ahli. Ni last time kita pergi Johor Bahru. Kita support business usahawan kat sana. Alright? Kita bagi golden ticket. Golden ticket ni adalah mana-mana program yang saya lakukan. You masuk secara percuma tanpa bayaran. Selama you jadi ahli CEO Coaching. Alright? Dan for sure kita akan bagi you dokumen dan juga template kalau you perlukan tentang documentation untuk kontrak, tentang you punya untuk job description and so on. Kita akan bantu bagi berita pada you. Alright? Seterusnya. Jom switch on kamera anda. Okey. Dah tengok ada kening tak? Kening semua ada? Jangan tak ada kening pula. Kimi tak keluar lah Kimi macam mana ni? Itulah. Macam mana Puan Fatimah? You cut face lah, you tape muka kat situ. Nanti I lukis lah orang lidik kat situ. Okey. Jom, Puan Suzy mana? Puan Suzy Ana. Suzy, okey. 1, 2, 3. Okey, lagi satu. Sekejap. Nanti bagi kat screenshot boleh tak dekat kat grup? Boleh, saya akan bagi, jangan risau. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Now. Alright, 1, 2, 3. Okey. So, puan-puan dan tuan semua. Tuan seorang je tuan kat sini. Okey. Ini adalah pengumuman untuk sesi seterusnya. Kita akan lakukan advance social media marketing pada esok hari jam 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Please, saya suka macam tadi you guys datang awal. You guys always get ready. Saya suka sangat dengan perangai anda sekarang. Sebab you dah tunjukkan perangai usahawan. Sesi kita adalah advance social media marketing training pada esok hari dan juga Isnin ataupun Selasa.
you guys akan contact dalam WhatsApp. Kita akan susun jadual, siapa yang nak pergi dahulu. Saya akan letakkan tarikh dan masa, dan waktu tu kita akan buat private coaching. Apa yang you belajar hari ini, please apply segera. You akan nampak masalah selepas you apply, dan masalah tu tersebut you tanya dalam sesi private coaching. Okay? Okay. Boleh tak? Alright, Boleh. fantastic. Seterusnya, terima kasih kepada para tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada CEO Puan Fatimawati dan juga Puan Julaiza yang hadir pada sesi hari ini. Ini adalah perkara yang you wajib tahu di dalam bisnes. Alright? You kena jadi air. You sebagai usahawan, sebagai founder, sebagai bos, wajib jadi air. Alright? You adalah formless, you adalah shapeless. You masuk dalam botol, you jadi botol. Alright? You masuk dalam cawan, you jadi cawan. Maksudnya, bila you ada masalah, you duduk dalam masalah untuk selesaikan dan you move forward. Alright? You dapat kejayaan, you jangan leka, duduk dalam kejayaan tersebut dan kembangkan lagi kejayaan you. Alright? Dapat? Dapat. Okay, fantastic. So ini adalah cara untuk you hubungi saya di YouTube. Nanti kalau tengok record sesi ni ada di YouTube dan juga FB Group CEO Circle. Link FB Group ada di saya punya FB personal dan boleh join di sana. Kalau you guys nak personal touch, boleh datang ke office saya terletak di Sun Surya Forum Setia Alam, sebelah Setia City Mall. Okey, dan saya nak jemput para tetamu kita. Okey, untuk stay sebentar. Okey. Okey, kejut saya. Alright, so now saya nak tanya pada you guys. Apa impian you tadi? Apa expectation tadi? Dah tengok dah? Ada tak tulis tadi? Expectation tadi? Ada. Saya nak tengok berapa ramai yang dah dapat. Dah dapat macam mana cara nak selesaikan perkara tersebut. Kena tengok berapa ramai dapat. Puan Syazwana lagi. Puan Suzirana, Puan Salwani lagi. Tuan Asrul, Puan Odi, Puan Suzi lagi. Dr. Mazida, Puan Normawati. Alright. So now, you dah tahu cara dia. Next step adalah do the work. Next step, buat. Practice. Execute. Action. Itu yang you kena buat. Dia bukan ilmu ni you dapat alhamdulillah finally tahu pun. Tahu tak selesaikan masalah. Buat baru selesaikan masalah. Alright? Boleh semua? Boleh tuan. Alright, fantastic. InsyaAllah boleh. Saya nak tanya kat sini, berapa ramai yang nak program CEO coaching ni lagi pada masa akan datang? Alright. So, saya take note kat sini, saya screenshot gambar. Saya call, saya nak tengok apa expectation you kalau you join CEO coaching. Sebab saya nak drive, saya nak bantu orang yang nak berkembang saja. Oh, saya ada duit ni, okeylah saya nak join CEO coaching. Tak, saya tak akan accept. Kecuali kalau you ada target, baru saya accept. Boleh? Faham. Alright, fantastic. Itu sahaja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini. Kita jumpa pada esok hari ya. Okey. Terima kasih tuan. Okey semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Puan Julaiza. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. semua. Bye Odi. Bye. So kita jumpa esok hari, okey? Okey tuan. Okay. Assalamualaikum. Hai. Salam warahmatullahi wabarakatuh.